Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurazila binti Abdullah, pelajar daripada Open University Malaysia Tawau. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek kemahiran hidup untuk pendidikan khas 2, iaitu kod HBSE 4203 bagi semester Mei 2023. Okey, di dalam video saya kali ini saya akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang akan dijangkakan dihadapi oleh para pendidik ketika mengajar kanak-kanak berkeperluan khas dalam mengurus dan menyelenggara seni taman. Okey, di dalam cabaran-cabaran tersebut, di sini saya ada membuat beberapa isi kandungan yang terdapat di dalam cabaran-cabaran tersebut. Cabaran ini saya telah membuat sebanyak 8 cabaran. Berdasarkan sliding tu, cabaran yang pertama adalah kesukaran murid pendidikan khas berdisiplin di dalam kelas. Cabaran yang kedua, kesukaran mengawal tingkah laku murid berkeperluan khas. Cabaran yang ketiga, kekurangan kemudahan di dalam bilik darjah. Dan cabaran yang keempat adalah keselamatan pelajar. Cabaran yang kelima adalah cabaran emosi. Cabaran yang keenam, mengambil masa yang lama untuk murid berkeperluan khas memahami isi pelajaran. Dan cabaran yang ketujuh adalah masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak berkeperluan khas ini. Seterusnya, cabaran yang ke-8 adalah berurusan dengan pelbagai kecacatan kanak-kanak berkeperluan khas. Dan akhir sekali adalah penutup. Okay. Mari kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan tentang pendidikan khas. Pendidikan khas adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu yang berkeperluan khas, atau orang lebih panggil kepada kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi, contohnya seperti pertuturan dan bahasa, hilang pendengaran seperti pekak, hilang penglihatan seperti buta, atau darjah penglihatan yang rendah seperti rabun, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas, lebih dikenali sebagai seorang yang jenius. Okey, mari kita pergi kepada cabaran yang pertama, yang mana cabaran ini adalah kesukaran murid pendidikan khas berdisiplin di dalam kelas. Ini kerana cabarannya kerana kanak-kanak berkeperluan khas ini mempunyai kepahaman dan pergerakan yang terbatas. Seperti sedia maklum, kanak-kanak berkeperluan khas ini mempunyai pelbagai kecacatan yang unik. Jadi pergerakan dan kepahaman mereka itu sangat terbatas. Contohnya dari segi pergerakan, yang mana terdapat beberapa kanak-kanak yang tidak boleh berjalan. Di dalam seni taman, pergerakan itu adalah salah satu perkara yang satu kemestian untuk bergerak melakukan tugasan tersebut. Selain itu, poin yang kedua adalah kanak-kanak berkeperluan khas sukar untuk menerima atau memahami arahan dengan cepat. Ialah seperti sedia maklum juga, kanak-kanak berkeperluan khas ini tidak boleh menerima arahan dengan cepat. Mereka lambat proses untuk berfikir
menerima arahan yang kita berikan. Itulah kesukaran yang berlaku ketika berdisiplin di dalam kelas. Cabaran yang kedua adalah kesukaran mengawal tingkah laku murid berkeperluan khas, yang mana kita sedia maklum kanak-kanak berkeperluan khas ini mempunyai tingkah laku yang sentiasa berubah-ubah, seperti marah, tertekan dan bermusuhan sesama mereka. Sekiranya mereka diabaikan, mereka akan mula memberontak dan berkemungkinan akan menyerang guru ataupun sesiapa sahaja di sekitar mereka. Oleh itu, jangan abaikan kanak-kanak berkeperluan khas ketika di dalam kelas ataupun ketika mereka tingkah laku mereka berubah secara tiba-tiba. Okey, kita pergi cabaran yang ketiga yang seterusnya. Cabaran yang ketiga adalah kekurangan kemudahan pembelajaran di dalam bilik darjah, yang mana kebanyakan guru pendidikan khas mengajar di dalam bilik darjah yang kurang selesa, seperti bilik darjah yang mempunyai ruang yang terhad. Bilik darjah pendidikan khas perlunya ada bilik seperti bilik sensori, bilik toys, bilik terapi dan lain-lain. Ini kerana bilik-bilik ini adalah penting. Penting untuk apa? Penting untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas menjalankan pembelajaran dengan selesa dan mudah. Oleh itu, guru-guru pendidikan khas mempunyai cabaran di situ. Selain itu, cabarannya juga adalah kekurangan kemudahan alat pembelajaran di dalam PDPC seperti komputer, TV pintar, LCD, alat-alat tulis dan sebagainya. Okey, seterusnya cabaran yang keempat iaitu keselamatan pelajar. Keselamatan pelajar ini juga perlu dipikir dan juga merupakan cabaran di dalam mengurus seni taman, yang mana kawasan pembelajaran yang kurang selamat seperti di luar kelas ataupun mengajar semasa di dalam kawasan perkebunan atau taman herba juga adalah cabaran bagi seorang guru pendidikan khas. Dan juga kemungkinan kanak-kanak khas ini akan berlari di kawasan yang kurang selamat ini sekiranya tidak diawasi atau dikawal dengan betul. Okey, cabaran yang kelima adalah cabaran emosi. Ya, seperti sedia maklum, guru pendidikan khas perlunya mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menguruskan emosi dan mental mereka. Ini kerana mereka ini berurusan dengan murid-murid khas ini, yang mana yang mempunyai kepelbagaian ketidakupayaan seperti kurang mendengar, kurang perhatian dan sebagainya. Selain itu, guru pendidikan khas juga sesekali tidak dapat mengawal emosi sehingga marah. Namun, guru pendidikan khas tidak dapat menghukum murid-murid ini ketika mereka membuat salah, kerana murid-murid ini adalah murid-murid yang berkeperluan khas. Seterusnya cabaran yang keenam. Cabaran yang keenam ini adalah mengambil masa yang lama untuk murid berkeperluan khas memahami isi pembelajaran, yang mana kanak-kanak berkeperluan khas ini mengambil masa terlalu lama untuk memproses satu maklumat yang baru. Jadi mereka ini mengambil masa untuk memahami isi kandungan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Selain itu, kanak-kanak berkeperluan khas ini juga mempunyai masalah pembelajaran
yang dialami mereka seperti masalah disleksia, sindrom Down, autism, dan lain-lain. Okey, seterusnya kita kepada cabaran yang ketujuh, iaitu masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak berkeperluan khas, yang mana terdapat segelintir murid ada yang tidak memahami bahasa. Mungkin bahasa seperti bahasa Melayu. Bagi mereka, bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sukar, seperti kanak-kanak autism yang lebih memahami bahasa Inggeris. Selain itu juga, terdapat murid yang mempunyai masalah pendengaran, yang mana pendidik perlu belajar bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan kanak-kanak yang bermasalah pendengaran ini, seperti pekak. Dan cabaran yang terakhir adalah cabaran berurusan dengan pelbagai kecacatan. Seperti sedia maklum, guru berkeperluan khas perlu menghadapi dengan pelbagai ketidakupayaan kanak-kanak berkeperluan khas ini, seperti kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran iaitu pekak, masalah penglihatan iaitu buta, tercecat akal, kecacatan fizikal dan yang lain-lain. Selain itu juga, murid seperti ini mungkin akan mempunyai pergerakan yang terbatas atau daya pemikiran yang lebih rendah daripada murid yang normal. Okey, kita pergi kepada akhirlah perumusan ataupun penutup di dalam video ini. Okey, berhadapan dengan murid istimewa ini adalah satu kemestian bagi seorang guru pendidikan khas. Malah, murid yang mempunyai kepelbagaian ketidakupayaan juga adalah cabaran yang paling besar, kerana dalam masa yang sama, pendidik ini perlu berusaha untuk melahirkan output positif kepada kanak-kanak istimewa ini. Oleh itu, terlahirlah satu tajuk di dalam video ini, iaitu cabaran-cabaran yang dihadapi yang akan dijangkakan. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.